Yang ke-10, yakni lawan daripada sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Tu lawan dia yang ke-10-nya, hak yang sifat wajib bagi Allah ialah hayyun, hidup. Jadi lawan dia yang ke-10 juga, iaitu maut, mati. Arti maut tu artinya mati. Mati, sama ada mati daripada awal lagi, sama ada mati di pertengahan, ataupun tak kiralah mati lagu mana pun. Asal sebut kata mati, walaupun tidur sekalipun tu sebut mati. Kok kita ni orang panggil tidur tu mati sementara. Nampak tak? Mati sementara. Walaupun tidur pun masuk dalam mati juga. Allah Ta'ala tidak. Perkara mustahil bagi Allah. Seperti dikatakan Tuhan hidup dengan bernyawa. Dia ni mari dah tu, mari belaka dah tu learning tu. Nampak? Tapi tak ada bunyi lagi Tuhan hidup bernyawa ni. Sekali dia kata tak logik pula. Kalau kita fikir kau akal, perkara yang hidup mesti ada nyawa. Enggak, Allah Ta'ala pun hidup ada nyawa. Mari kot tu pula gitu. Sebab hak lain-lain tu banyak dah mari. Nampak? Hak lain-lain tu banyak dah Allah Ta'ala berjising. Allah Ta'ala tu setiap benda yang hidup mesti ada jising. Cuba cari satu benda makhluk ataupun benda yang berjising, yang hidup, yang hidup yang tidak ada jising, tak ada. Maka Allah Ta'ala pun hidup. Nampak? Allah Ta'ala tu hidup, maka dia berjising dah. Tidak mari ikut tu. Dan yang mari ikut tu kaki bila Allah Ta'ala tu berjising, hidup Allah Ta'ala tu hidup lagu mana? Hidup dengan ada nyawa. Nyawa lagu mana? Nyawa yang layak bagi dia. Buat tu pula. Nampak? Nak lari tu, dia lari nak jadi makhluk, layak bagi dia. Layak tak layak, pak mari dalam kepala, betul mesti kena ada lagu ning, itu makhluk. Mesti kena ada lagu ning tu makhluk selalu dah. Nampak? Itu dia. Allah Ta'ala duduk atas arah, itu makhluk selalu dah. Allah Ta'ala tu begini, itu makhluk selalu dah. Nampak? Deh. Jadi kata Tuhan dia hidup dengan bernyawa atau bersusun daripada anasir yang 4. Itu mustahil. Maknanya Allah Ta'ala hidup dengan bernyawa ataupun bersusun. Susun ni maknanya Allah Ta'ala tu macam kita ni, ada kulit, ada darah, ada daging ke bersusun, ataupun bersusun daripada anasir yang 4. Anasir ni mana? Perkara-perkara yang 4, unsur. Anasir ni mana? Unsur yang 4. Anasir tu jamak, unsur tu mufrad. Unsur bahasa Arab bukan bahasa Melayu. Nampak? Tu anasir jamak dia, perkataan jamak. Perkataan plural. Itu anasir. Nampak? Jadi anasir tu bahasa Arab juga. Kita sebut anasir pun kita sebut, unsur pun kita sebut. Kita dah ingat ke bahasa Melayu, dak bahasa Arab tu. Baik, anasir ni makna apa? Perkara-perkara, faktor dan sebagainya lah. Yang 4, Allah Ta'ala ni susung daripada 4 perkara ni apa dia? Api, air, tanah, angin. Macam diciptakan kita ni ada cukup lekat 4 perkara. Sebab itu kita tidak akan boleh hidup kecuali kena ada 4 perkara. Apa dia? Mesti kita ni kena ada tanah. Berebu, bunuh pun ada, berkatak pun ada, ki tanah. Dah. Tak masuk dengan hak alif ganggang lagi tu, ada tanah, alif ganggang, nak besar lagi. Kita tak boleh hidup dengan tak ada tanah. Tak ada, kita boleh hidup atas angin macam ke burung dak. Burung sehari-hari dak enggak tanah, tak apa dia. Dia boleh hidup, kita tak boleh hidup. Jaga baik. Sebab tu kita akan jadi lemah kalau sekiranya kita tak bijak tanah. Tu rumah kita ni rumah batu boleh mari dengan kereta pak masuk dalam parking. Tubik kereta tu terus masuk dalam rumah. Tu dia. Esok kan tubik pula masuk kereta, teruk pergi masuk pejabat dah tubik kereta dah. Kereta masuk pada dalam pejabat lalu dah. Orang ni kan parking kru masuk dalam lalu. Tu kita akan jadi lemah. Tak sedar ke diri. Dia panggil lemah, dia antara lemah. Kita payah nak sedar. Payah nak sedar diri. Tak cakap nak royak.
Nampak? Dak cakap nak motivasi. Dak cakap nak beri nak tu. Oh, tak pakar. Tu jadi payah sebab apa? Dak sedar ke diri kita tu tanam. Yang keduanya kita berajak kepada api. Api. Tak ada api tak boleh hidup. Tak ada api kita tak boleh hidup. Sama ada api sungguh hak panas ataupun api hak tak panas ni, api hak tak panas ni. Nampak? Api juga istilah api juga. Belah kita ni panggil api. Belah tani dia panggil pelita. Kalau orang kaji kita ni dia kata mampu pelita tu. Masjid tu jangan duk tinggal begitu kata dia. Nak tubik mampu pelita. Pelita apa dia ni? Pelita ni gue. Kita duk ingat ke pelita tu, pelita ni pelita ayang tu, dak ni pelita ni dia panggil. Tu mana apa pelita? Mana api. Tu api tak boleh. Pak mari gelak je. Hati jadi spik. Hati itu jadi spik lalu, dada jadi spik lalu. Gelak gelemak, api kena ada. Hak kata kita zaman dulu kala tu, zaman-zaman purba, zaman orang batu, dia tak ada api, jumpa rimap maknya pacung tekok, lapor-lapor makan lagi mentah, nawak. Kita boleh kata nawak. Kalau ada sungguh sebahagian daripada itu bukan orang zaman purba sebelum pada Nabi Adam dak. Nampak? Orang sesak dalam hutang je. Tak boleh nak tubik-tubik. Bolehlah jadi begitu. Tapi tak begitu sebenarnya. Tidak semua begitu. Hak yang sebenarnya, Nabi Adam turun sini, sekali dengan api lalu dah. Nampak? Sekali dengan api lalu dah Allah Ta'ala beri. Wak mari sekali dah api. Yang disebut sebenarnya macam-macam riwayat, macam-macam cerita. Api yang diceluk ambil daripada api neraka. Celuk dalam laut banyak kali celuk. Sehinggalah jadi api ini untuk kegunaan Nabi Adam masa itu ada dah. Sebab itu cerita Nabi Adam tak ada lagi manusia dulu pada Nabi Adam ni jangan main-main. Jangan buat bohong itu buku sejarah tu, zaman purba, zaman batu, zaman apa tu. Ratus-ratus ribu tahun dah, juta tahun atau 7 juta tahun tu nawak belaka tu. Saya tak nawak belaka. Nampak tu? Walaupun mengkaji kajian nawak belaka. Dia minta maaf lah. Tu kita ada ajar anak-anak kita di sekolah. Tu. Sebab itu zaman Nabi Adam satu kisah cerita Qabil dan Habil contoh. Dia tiba waktu menuai. Menuailah tanaman ni untuk kegunaan untuk makan ni simpang setahun. Dia ada dah syariat masa tu syariat zakat. Syariat zakat tu ada dah. Maka wagilah masing-masing hak yang terenok kambing lah. Wagi. Tengok kambing banyak berapa orang dia tu kita tak tahulah cara dia tu. Dan kalau musim menuai padi jangan sebut kita sebut padi mudah tu bahasa mudah. Tak kira lah padi ke apa pun. Nampak? Tu. Bila tiba zakat, wagi tengah padang. Masing-masing. Hak mu ada kambing, wagi kambing. Bela kambing banyak. Hak mu tanang, hak wagi tanaman, jagung ke apa wagi tengah padang, hak yang keluar zakat. Nak tengok situ lalu dah Allah Ta'ala terima zakat. Zakat Allah Ta'ala terima, Allah Ta'ala tak terima, buat turun api. Dan api itu menghanguskan dan memakankan dia punya zakat ni. Masa tu, tak sedar fikir ikut lain lah. Nampak tu? Syariat dia gitu. Nak bagi orang miskin tak ada, Medan tak ada lagi. Maksud Medan pun tak ada lagi yang sebut Medan. Apa tak bagi ke Medan? Kata dia. Orang tak sedar fikir banyak sangat. Jangan duk khoya sangat tu cerita lama cerita anu. Ni dia duk khoya ada satu masalah. Orang royak orang lain dia khoya orang lain. Nampak tak? Jadi Allah Taala bagi api dan anak-anak Nabi Adam, orang yang generasi pertama selepas pada Nabi Adam. Generasi yang pertama selepas Nabi Adam, dia tahu dah api. Jadi kalau dia baca ke buku sejarah tu, zaman purba, zaman batu, kita ngaji sekolah belaka ni. Saya pun temu dah masa tu. Jauh berapa dah ingat, jauh 3 ke jauh 2. Jauh rujuk yang buku sejarah ni zaman purba dia panggil. Kalau cikgu tak kau sangat tahu. Kenapa? Ni hak kita ada cikgu ni tahu. Tu buku sejarah lama. Dia kata tengah-tengah puah-puah buru kenyangang ni. Apa? Duduk atas batu duduk main batu. Duduk atuk ke batu tu duduk main saja-saja puah dah.
dah makan kenyangan ni, maring gibu rima ni. Nampak? Boleh 5 seekor makan puak-puak dia. Tu beri api kata dia. King-king tu kecil api. Kalau bom ngecik api gitu, orang tak tahu pun kata api. Bom ngecik batu tu sebenarnya. Tak tahu pun, mereka cerita banyak. Buku sejarah tu. Nampak tu kata sekolah tu. Dia reka ke cerita. Nawak belaka. Saya tak nawak belaka. Tu dia. Nampak? Sebab apa saya tak nawak? Tak ada. Kalau ada gitu sungguh, segelintir sahaja. Orang yang sesat dalam hutang ni, puak-puak sesat dalam hutang. Nampak? Tak ada kain baju, tak ada apa. Sedangkan Nabi Adam mari turun sini, kain baju ada dah siap. Dia buat turun, bukan kain baju. Maknanya, Nabi Adam turun sini, dia buat mari 2 helai daun. Untuk Nabi Adam 2 helai, untuk apa Hawa 2 helai. Untuk menutup kemaluan depan dan belakang. Daun daripada syurga turun sekali dengan Nabi Adam. Banyak juga perkara yang dalam syurga yang turun sekali dengan Nabi Adam. Banyak. Nampak? Di antaranya daun untuk menutup. Baca Quran tu banyak ni. Baca Quran tu. Baca daripada kat mana? Baca daripada surah Baqarah sampai ke Quran tu benar. Jumpa cari. Kalau tak jumpa cari, kau tak erti doa lah tu Quran tu. Erti baca je. Tak apalah erti baca pun. Jangan fikar lah. Nampak tu? Itu dia. Maknanya, hak kata manusia dalam zaman batu dia selanya bulak belaka, tak tahu kala belaka ni, macam beruk, macam apa ni, nawak belaka. Bohong. Jumpa manusia, bakar saja khakung. Gaji-gaji tulang, pak bubuh atas nimbang ni macam kita teh darah apa ni, kecil manis. Darah tinggi ni, tok abu-abu dia, tak abu, kita gaji abu tu. Dia kaji begitu lah. Saya tanya kau, kaji kau ni. Ya dia gaji tulang, ya gaji-gaji tulang tu. Dia ambil abuk tulang tu, dia tahu atas nimbang dia tu, pek naik meter. Naik meter 3 juta. 3 juta tahun kata dia. Nawak. Nampak? Bohong. Kita kat masa sekolah dulu angguk jugalah. Angguk. Bohong lah ke. Hak tukang tulis sejarah tu, dia tak pernah jumpa pun hak 3 juta tahun. Dia hidup baru hidup je. Nampak tu? Nabi Adam sehingga ke kiamat umur dia, Nabi Adam sehingga ke kiamat umur dia hanya 7,000 tahun. Bukan 70. Bukan 70, 7,000 tahun sahaja. 7,000 tahun sahaja. Kena faham buah tu sikit. Nampak tu? Umur kita ni apa? Tarikh kita ni dia buat, hak yang mula-mula sekali buat tarikh ialah selepas daripada kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa kediang tau. Nabi Isa kediang ni. Kediang daripada Nabi Musa lagi. Sebab tu Nabi Musa disebut SN. SN. Apa benda ni SN? Apa benda? Sebelum Masihi. Sebab dia disebut sebelum Masihi. Sebab tak ada tarikh lagi masa tu. Sebelum Masihi berapa ratus tahun dan sebagainya. Kita tak tahu tu. Nabi Yakub, Nabi Ibrahim, dia anak dia Nabi Ishaq. Nabi Ishaq anak dia Nabi Yakub. Nabi Yakub, di antara Nabi Yakub anak dia macam-macam. Ada Nabi Yakub ni anak dia nama dia Libas. Sebab tu Libas sebelum Masihi 500 tahun. 501 tahun. Libah apa dia panggil? Libah apa? 501. Kita dah. Apa makna libah 501? Sebelum Masihi. Tu libah tu lah. Lillah royak. Lillah royak. Itu dia. Ialah di antara orang yang anak-beranak Bani Israel. Anak-beranak Bani Israel. Itu baru 500 tahun sebelum pada Masihi. Kemudian Nabi Nuh berapa? Apa tu Nabi Adam sebelum Masihi berapa? Selepas pada Masihi ni kita ada berapa dah Masihi? 2022. 2021 dah baru. Hak genap 2021. Satgi habis tahun 31 Disember tahun ni baru genap 2022. Baru genap 2022. Bukan 2022 tahun ni, 2021. Sebulan lebih. Itu dia. 2021 sebulan lebih. Sebulan berapa hari ni? Sebulan 7 hari.
baru. Umur Nabi Isa dilahirkan. Kita kata Nabi Isa, tapi dia kata miladi, tahun milad. Milad tu apa? Peranak. Apa peranak? Tahun diperanakkan anak Tuhan. Diperanakkan anak Tuhan. Nampak tak? Baca tauhid kena pergi pasal tu. Biar sedar. Nak jangan nak ya kedok ustaz ni. Ada juga tu kita ngajar-ngajar ya kedok ustaz ni barambang ni kata ni. Macam-macam mu tak tahu mu kena tipu banyak dah. Kena tipu ni. Habis. Baik. Ya bukan orang sini tak kena tipu. Awak percaya belaka lain. Mengajar kalau puak-puak profesional sikit dia kata dia profesional. Tapi dok-doknya. Puak-puak elit-elit sikit dia kata elit padahal dak elit-elit pun. Nampak tak? Dia kata gitu. Ustaz cakap ni ya kedok ustaz dia timbang lalu. Tengah-tengah kita ngajar ni isa 5 minit baru. 5 minit lebih isa. Duduk belakang. Puak-puak tu. Dia ingat kita nak mengajar sangat. Minggu depan tak kira aku. Bayar banyak, mahal bayar. Bayar mahal. Tak macam sini tak bayar. Nampak ni bayar mahal ni. Bukan main 100 bayar. Mahal. Berhenti aku malah basa. Bukan nak kepitih tu. Nampak tak? Jangan bila orang sebut apa-apa ni jangan tolak dulu lagi. Hati kita jangan negatif hawa ni. Begitu juga tapi air samalah air. Tak ada air Allah rohak sangat. Ada orang teka dia kata mu mana nak se je. Air ke api? Kata dia. Kalau mu nak air api tak ada. Nak api air tak ada. Nak hak mana? Kalau kita nak hak mana? Api ke air? Nak air lagi? Nak air lagi. Api tak ada, tak apa lagi. Duduk lagi gelap pun. Kita tidur, tak ada arah. Ini. Tapi kalau tak ada air, minta maaf lah. Air penting juga. Sebab itu dalam tubuh kita, kita iri tubuh kita ni, tak ada nyala. Tak ada nyala. Tapi, air ada dalam. Air ada. Nampak tu? Kena cah semua. Api kita cah sama. Api tu apa? Manah. Mesti kita ikut mana-mana pun panas tu ada panasan aku. Tu panas tu api tu panasan aku masih kakak ni. Nampak tak? Panasan. Mestilah kat mana-mana pun. Nak kawah tu, dia orang boleh kawah, ada tak boleh kawah begitulah. Kalau api merebak banyak sangat nak kawah ke mana? Panggil bomba pun tak jadi apa ni. Nampak tak? Begitu juga angin. Angin tapi angin ni tak boleh banyak sangat dalam badan kita berat. Duduk gitu bahu berat. Kena nyakit angin. Kalau nyakit tanah tak apa juga. Nyakit air, nyakit api tak apa, nyakit angin rohok. Sebab apa? Sebab kita tak kawal angin yang ada dalam tubuh kita. Kita ni kalau tak ada angin tak rohok. Tak ada angin sikit. Nampak? Tapi kalau berangin dah lalu tu tak rohok. Allah mu ni beranginnya kata dia. Nampak dah tak rohok tu. Angin tu kena ada. Jadi nak ceritanya hak tu hak makhluk. Nak ceritanya hak tu hak makhluk. Hak Allah Ta'ala ni tak ada dalam lagu tu. Tak ada. Dan jangan terbayang. Atau hidupnya Allah berkehendak kepada makan dan minum. Itu bukan juga hidup nak pada makan dan minum. Jangan buatlah makan minum yang layak bagi Tuhan pula lagi. Mampu hak kita. Makan minum yang layak bagi Allah Ta'ala. Sudah kerja tu macam-macam dalam ni yang layak dah ketubik ni. Allah Ta'ala dengar apa? Dengar telinga. Telinga apa? Telinga yang layak. Tak ada telinga nak dengar ke mana kata dia. Mari belaka dah tu. Nampak tak? Allah kata dengan mulut. Tak ada mulut nak cakap ke mana. Mulut mana? Mulut yang layak bagi dia. Layak dah layak pun dah boleh buat lagu tu. Jadi menjisimkan Allah Ta'ala. Yang ke sebelahnya samamun. Summun tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran summun. Samamun makna dia artinya tuli. Tuli. Tuli saja tak apa kalau tuli buta. Buta tuli panggil. Tuli buta tuli. Buta tuli. Cuba bayang kalau orang buta tuli. Buta lagi, tuli lagi. Nak ayat kerana mak dia. Nampak tak? Nak ayat kerana.
Oh, dia tak pandai cakap dah tu. Kalau lahir-lahir buta dan tuli. Tak pandai cakap dah. Pandai tak cakap agak-agak. Dia cakap-cakap ni nak kena dengar orang. Kita ambil lah bangsa apa pun, ambil lahir daripada budak baru lahir, dia letaklah. Kita ambil ni orang Arab ni. Budak Arab lahir 2 hari kita ambil dia letak ni kat Wuhan. Kat Wuhan. Dan dia besar lagi cakap Arab tu. Dok lah. Sebab apa? Tak pernah dengar orang cakap Arab, dia dengarnya Wuhan cakap. Kogeng. Dia cakap tu. Gak kalau orang tu buta lagi, tuli lagi. Lahir dalam budak Melayu, orang Melayu kita lahir. Duduk dalam Melayu juga. Tapi buta lagi, tuli lagi. Tak dengar benda satu. Telinga dia ni bukan takat tuli. Sumbak. Bubuh halak pun tak jadi apa. Besar lagi pandai cakap tak? Tak pandai cakap. Dia tak pandai cakap, kita nak oyak, dia tak faham. Dia nak oyak, kita tak erti. Kita royak ke dia tak faham. Tak dengar. Dia royak kita pun tak erti. Dok ha. Nangis pandai. Nampak? Nangis sekarang. Nangis tu semula jadi. Hak tu tak boleh nak buat dah. Bukan tiru-tiru orang tu. Nak makan nangis, nak berak menangis, nak kucing menangis. Siapa ketua menangis nak mau kerjaan dia. Itu dia. Okey. Ini makna tuli. Seperti dikatakan Tuhan mendengar dengan alat lubang telinga. Tengok, tak boleh kata. Allah Ta'ala dengar dengan alat tu lubang telinga. Tak boleh kata. Kita tengok, kita lihat, kita dengar semua dengan alat. Dengan alat. Tak ada alat, tak boleh nak dengar. Ni telinga kita, lubang kita, alat je. Alat. Nampak? Dia, kalau pada orang sains katalah, bukan, kalau kita dengar ni bukan telinga kita dengar. Dia tolong sapa je. Dia alat sahaja. Nampak? Alat saja. Tolong sapa. Hak benda yang dia terik daripada suara orang, dia masuk, dia sapa, dia buat pergi ke otak kita. Hak dengar ni apa dia? Otak. Hak dengar ni otak kita. Macam kita tengok juga, mata kita ni tak nampak benda satu. Mata kita ni tak nampak benda satu. Ada setengah orang dia celek malam-malam ada tapi buta. Buta celek dia panggil. Nampak? Tak nampak. Dan kalau otak kita beku, contoh otak kita beku, otak kita rehat, tak mikir benda satu. Kita tidur. Sama ada tidur celek. Raja tengok orang tidur celek. Orang tidur celek lah paling bertuah. Sebab apa? Orang curi tak masuk dalam rumah. Masuk tengok, celek orang. Tapi dia nampak ke tak? Dia tak nampak. Sebab apa? Otak dia berhenti. Mata tak nampak benda satu. Kita nampak ni, ingat ke mata nampak? Dah bukan mata. Mata tu alat sahaja. Alat sahaja. Nampak tu? Walaupun alat ada alat, Allah Ta'ala nak ceritanya Allah Ta'ala tak ada alat. Tak ada alat pendengar. Dia mendengar tapi tidak ada alat pendengar. Dah dengar guana lagu tu kata dia. Kalau dengar guana lagu tu, artinya mung nak jadikan Allah Ta'ala tu macam ke makhluk lalu tu. Nampak? Kalau ada soalan, dah Allah Ta'ala dengar guana lagu tu. Dengar guana lagu tu, cara soalan tu. Cara nada sebut tu, mung nak jadikan Allah Ta'ala macam makhluk. Tu tak betul situ. Tak boleh tanya Allah Ta'ala dengar guana, hak dia. Mana dia? Atau ia mendengar pada yang hampir. Hak dengar suara hak hampir ke dia boleh. Hak lain tetapi tiada mendengar pada yang jauh, hak jauh dia tak dengar. Atau ia mendengar pada yang bersuara saja. Hak tak suara tak dengar. Allah Ta'ala ni dengar belaka. Hak ada suara dia dengar, hak tak ada suara pun dia dengar. Hak ada suara dia dengar, hak ada tak ada. Hak tak ada suara, contoh hak tak ada suara. Kita bercakap dalam hati ada suara. Allah Ta'ala dengar kita bercakap dalam hati itu. Kita hati kita ataupun imagine kita dalam kepala kita bercakap semua sebenarnya. Tak di pun bercakap, nak pergi sejik, nak pergi sejik, nak pergi sejik, nak pergi sejik. Mulut tak sebut. Nampak dalam hati. Allah Ta'ala dengar dah weh. Rasa susah mu cakap nak mari kedok, nak mari kedok, nak mari kedok. Allah Ta'ala dengar. Kakak ni buat barang kata ke sejik aku. Nampak tak? Nak pergi kedok, nak pergi kedok, nak pergi kedok. Allah Ta'ala dengar. Yang ke-12-nya amyun. Tak artinya buta.
Seperti dikatakan melihat Tuhan dengan biji mata. Kalau kata Tuhan tengok dengan biji mata tu makna buta dah Allah Ta'ala. Atau tiada melihat ketika gelap. Oh masa gelap ni tak apa kita buat apa benda pun Allah Ta'ala tak tengok. Nampak? Atau tertentu melihat pada yang hampir juga. Ataupun Allah Ta'ala tengok hak dekat je, hak jauh dia tak apa. Nampak tak? Tu semua sekali tu makna dia buta. Makna dia buta. Artinya kita ni dengar dengan telinga, dengan alat. Tengok dengan buta mata. Artinya kita ni tuli dan buta. Kita ni tuli dan buta. Hak kita tu dengan mata hati. Boleh hidayah kita ni boleh dengar belajar-belajar dan semua dengan mata hati kita. Mata hati tak buta. Kalau tak buta lah. Hak buta mata hati pula. Hak mata celek, telinga dengar. Tapi mata hati buta. Tak pakai kerja kok. Royak apa guning-guning pun tak pakai. Nampak? Tu dia. Sebab tu kita Allah Ta'ala wi alak molek. Ngopak masuk dalam hati molek. Itu benda. Nampak? Deh. Yang ke-13 al-bukm, artinya kelu. Kelu ni ni pun orang guna lagi bahasa kelu ni. Tu kelu ni kalau bahasa lama zaman Toki kita dulu memang dia guna sangat kelu. Nampak? Kelu ni, ni kelu ni kalau orang guna pun dalam sajak-sajak, dalam syair-syair tu dia gunalah kelu. Nampak tu? Tu dia. Ataupun orang buat teka apa-apa, awi kelu sikit kata dia awi kelu. Tu kelu lain tu kelu tu. Nampak? Ni tak ada kelu sikit, tak ada kelu kan. Kelu ni asal dia maknanya bisu. Itu dia. Kelu dak dia nak cakap apa? Kelu lidah kata dia, aku kelu lidah dengan dia. Pak jumpa mula-mula nak tanya banyak, pak mari kok kelu selalu lidah dak dia nak cakap. Nampak tu? Seperti dikatakan ia berkata-kata dengan berhuruf, bersuara, berlidah. Hak kata Allah Ta'ala cakap dengan ada huruf, ada suara, ada lidah ni bermakna Allah Ta'ala kita letak Allah Ta'ala itu kelu. Artinya kalau Allah Ta'ala tu tak ada lidah, artinya Allah Ta'ala dia nak cakap. Dan kita belajar dahulu hak bab sifat hak wajib dulu. Bila kata Allah Ta'ala dengar dengan apa? Dengar dengan zat dia. Bila Allah kata Allah Ta'ala tu tengok dengan apa? Tengok dengan zat dia. Allah Ta'ala bercakap dengan apa? Cakap dengan zat dia. Bukan bercakap dengan lidah, dengan mulut dah. Bercakap dengan zat dia. Nampak? Dan Allah Ta'ala beri dah banyak dah contoh-contoh. Bukan contoh dia, tapi contoh yang kita bercakap kadang tak payah dengan mulut. Nampak? Tu Rasulullah jalan-jalan kat batu-batu beri salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah pun jawab. Sahabat tanya, seperti dia? Tu batu tu beri salam. Ada mulut batu? Tak ada mulut. Rasulullah apa yang dia jawab je kau? Dia dengar ke tak? Dengar. Dia dengar ada telinga? Tak ada telinga. Tu baru batu baru. Nampak? Tu baru batu yang diizinkan oleh Allah. Kalau Allah Ta'ala sendiri, tak sedap banding. Nampak tu? Itu dia. Atau ada dahulu, kemudian sebagaimana yang baru berkata. Tidak. Atau dahulu kemudian. Atau dahulu kemudian ada percakapan Allah ni, ada dulu ada kemudian, macam kita lah bercakap. Ada cakap dulu, ada cakap kemudian. Kita ada cakap kita pemula, ayat mula, ayat penyudah. Dalam bahasa Arab dia panggil ada mubtada, ada khabar. Nampak? Ada fi'il, ada fa'il. Itu dia. Cakapan kita ni ada ayat mula dan ayat penyudah. Allah Ta'ala tak ada kira ayat penyudah, ayat mula, dia cakap sekaligus. Nampak tu? Tak ada dulu, tak ada kemudian. Sebagaimana yang baru berkata. Hak kita ni orang baru kata ni, orang baru ni, kita perkara baru, makhluk ni, ada hak dulu, ada kemudian. Hak kemarin kita cakap kemarin dah. Hari ni kita cakap hak gini pula. Esok kita cakap hak lain pula. Nampak? Itu dia. Allah Ta'ala tak boleh nak imagine ni. Dah lagu mana bercakap? Tak boleh nak imagine. Kalau boleh imagine, kalau tanya lagu mana, itu mu tanya tu nak banding Allah Ta'ala makhluk lalu dah. Yang ke-14. Yang ke-14 ni, kaunuhu
Hak ni hak yang kaunuhu, hak dulu ni kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan. Apa yang ke-14 kaunuhu ajizan, keadaan yakni artinya keadaannya yang lemah. Itu mustahil juga daripada menjadikan mungkin itu jadikan perkara yang baru. Makhluk mungkin itu perkara mungkin kita royak dah dulu mungkin asal dia. Kita sebut mungkin. Tidak. Hak kita duduk belajar di sekolah, cikgu jar satu lagi dia tulis mungkin. MUNGKIN mungkin. Hak asal dia bukan mungkin tapi mungkin. Tapi oleh kerana orang Terengganu jadi mung. Nampak? Mung jadi mung. Dia tak ada dah ming ke tak ada, nung ke tak ada, jadi ng selalu dah. Jadi mungkin. Asal dia mungkin. Apa mungkin? Ataupun mungkin. Ini kita sebut mungkin. Boleh ya, boleh ada, boleh tak ada. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Itu mungkin. Perkara mungkin. Perkara harus. Mungkin adalah perkara harus. Apa perkara harus? Makhluk. Semua sekali perkara harus berlaku ni makhluk ni. Sama ada makhluk yang belum ada, ataupun makhluk yang telah ada, ataupun makhluk yang telah tidak ada. Mati dah. Semua tu perkara mungkin. Ataupun mungkin. Jadi Allah Ta'ala tu lemah daripada buat kita perkara mungkin itu mustahil. Yang ke-15 kaunuhu karihan, artinya keadaan Allah Ta'ala yang tak mahu. Tak ada nak buat apa-apa, duk saja je. Macam kita ni, nak getah dak, sabrik dak, tanang dak, beli lembu pun dak. Dan buat apa? Tahu tak ada nak apa-apa, tak ada nak apa-apa. Tak ada nak buat apa-apa. Kita tak apalah. Tak ada orang tanggung dah. Allah Ta'ala tanggung belaka dah. Tak ada nak buat apa-apa pun. Allah Ta'ala dia nak ada buat apa-apa berkehendak. Dia bukan berkehendak mana nak. Tapi berkehendak artinya tidak ada paksaan bagi dia. Dia nak buat, dia buatlah. Dia tak mau buat, dia tak mau buat sudah. Itu semua tu. Tu karihang tu dengan makna karihang tu dengan makna terpaksa. Keadaan Allah Ta'ala tu terpaksa buat, bukan kehendak dia sendiri. Kita ada ni bukan terpaksa dah. Terpaksa kalau kita menikah kau mesti kata Allah Ta'ala buat anak aku. Ada ramai mana Allah Ta'ala tak buat anak nikah. Dia akan nak menikah sampai ketua, sampai mati mula. Hidup semula pun tak ada anak. Allah Ta'ala tak ambuh. Nampak? Mu ni kalau ada anak buat menyusah, dia kata dia. Baik tak sah. Dah kira lah maknanya. Tu atas kehendak dia. Tu atas kehendak dia. Bukan kehendak tu makna Allah Ta'ala berajak. Tidak. Baik. Yang ke-16 kaunu jahilan, artinya keadaan yang tiada mengetahui. Tak sabar Allah Ta'ala tak tahu. Yang ke-17 kaunuhu baitan, artinya keadaan Allah Ta'ala tu mati. Tu hak dia bahas tadi belaka dah tu. Dia tak bahas dah. Yang ke-18 kaunuhu asammu, keadaan Allah Ta'ala ini tuli. Yang ke-19 kaunuhu a'ma, artinya keadaan Allah Ta'ala ni yang buta. Tu mustahil belaka tu. Yang ke-20 kaunuhu abkam, artinya keadaannya yang kelu, yang bisu. Allah Ta'ala tu bisu, tak pernah sabar. Semua sifat-sifat ini mustahil pada Allah Ta'ala. Kita sabitkan gitu selalu dah. Nampak? Ni kita sabitkan gitu selalu dah. Mustahil pada Allah Ta'ala ataupun mustahil di atas Allah. Jangan kita sebut hak ni kena bahas dulu kata dia. Mustahil tak mustahil kena bahas dulu. Tak ada bahas. Tak ada kena bahas. Macam sifat 20 juga tak ada kena bahas. Hak sifat wajib tu tak ada kena bahas tu semua wajib. Lain ni orang kata mana dalil Allah Ta'ala wujud? Wujud Allah Ta'ala tak ada dalil. Dia boleh bubuh tu. Artinya macam seolah Allah Ta'ala tak wujud, tak ada dalil. Bila kita sebut Allah Ta'ala tu wujud, dalilnya begini. Mu buat hukum dulu kata Allah Ta'ala wujud, lepas tu cari dalil. Tu ada dalam YouTube banyak mengajar tu. Nampak tak? Ubuh dulu Allah Ta'ala tu wujud, lepas tu mu cari dalil. Kalau kita buat hukum dulu cari dalil, ikut mana-mana pun jumpa dalil lah, reka pergi kata dia. Kalau kita kata Wahbi yang marah dah ni. Tapi dia kata kau orang bid'ah, dia orang tak marah. Nampak? Dia tiba bid'ah. Siapa setara tu hari dia berat tak berat. Bab tauhid ni. Berat tak beratnya bab tauhid ni. Sedangkan kita sebut dah minggu lepas, Nabi suruh
fikir berkenaan dengan kejadian Tuhan. Sebab apa? Sebab nak cari dalil wujud kidam bakok. Nak cari dalil tu, bila kita tengok kejadian Tuhan, maka situ ada timbulnya Allah Ta'ala tu wujud. Ada timbulnya Allah Ta'ala tu kidam. Ada timbulnya Allah Ta'ala tu bakok. Ada timbulnya Allah Ta'ala tu wahdaniyah. Ada timbul Allah Ta'ala tu apa namanya, qudrah, iradah, ilmu, ayu sama, basok dan sebagainya. Bila kita tengok pada makhluk. Sebab tu Nabi kata, tafakkaru fi khalqillah. Fikirlah pada kejadian Allah. Bila fikir pada kejadian Allah, tubik sifat 20. Tubik sifat 20. Dan Nabi sebut, wala tatafakkaru fi zatillah. Dan jangan kamu fikir zat Allah. Learning, orang tak pergi fikir pada kejadian Allah supaya tambah pergi kepada sifat 20. Dia nak fikir apa? Nak fikir berkenaan zat Allah. Dia fikir zat Allah. Allah Ta'ala duduk mana? Allah Ta'ala tu duduk mana? Nampak? Sebagaimana ahli Mu'tazilah berlawan dengan Abu Hanifah. Nampak? Berlawan dengan Abu Hanifah. Masa tu Abu Hanifah umur 9 tahun. Orang Mu'tazilah ni, ulama Mu'tazilah ni, habis ulama dia bahas. Habis ulama dia bahas. Allah. Sehinggalah dia nak bahas Tok Guru Abu Hanifah. Dia nak bahas Tok Guru dia. Tok Guru dia kata, sudah kerja orang lain halah belakang dah, aku dia tak tahu. Nampak? Allah aku tak mampu habis lah. Hak last sekali ni. Mari nak berlawan. Satu malam, Tok Guru dia mimpi. Gogang mari mimpi. Pagi esok, dia tanya Abu Hanifah. Masa tu umur 9 tahun. 9 tahun, kita tua dah. Nampak tak? 9 tahun. Tolong tafsir sikit mimpi aku, kata dia. Abu Hanifah kata, aku tahu dah ni. Mimpi Tok Guru ni aku tahu dah, kata dia. Hebat dia pada Tok Guru ni, umur 9 tahun. Dia. Kata tidak, bukanlah jadi mazhab Hanafi. Dia kata, barang. Dia kata, mimpi Tok Guru ni gini, kata dia. Berkenaan dengan nak lawang dengan ulama Mu'tazilah ni. Habis belaka dah ulama Allah. Tapi kata dia, tak semestinya ulama-ulama tu Allah. Budak kecil dak Allah. Nampak? Tidak semestinya ulama-ulama tu kalah, kata dia. Tapi budak kecil ni tak kalah. Kejut tu dia mungkin nak berlawan. Nampak? Tu dia boleh baca lah. Dia ni nak lawan ni. Tapi dia pergi lawan. Dia lawannya, hak yang kita pendek ceritanya, dia pergi pada hari kejadian tu banyaklah dia soal ni semua boleh jawab. Last sekali dia soal kenaan dengan zat Tuhan. Fijah Tuhan. Dia kata learning Allah Ta'ala ada buat benda. Nampak? Learning Allah Ta'ala ada buat benda, kata dia. Kita pun hak nak jawab. Kalau hak juga nak jawab dia, kita tahu kerja Tuhan. Learning Allah Ta'ala tu buat benda. Dia kata senang je jawab pang ni. Tapi tak boleh nak jawab gini, kata dia. Tak boleh nak jawab gini. Jawab je lagu mana? Kena Tok Guru, kena duduk bawah, saya duduk sini baru boleh jawab. Tok Guru tu pupak turun. Naik aku turun, kata orang menaik tadi. Naik pak singgah sana, Tok Guru mengajar. Dia tak macam gini yang mengajar. Dia mengajar, dia macam mimbar, dia duduk atas. Nampak? Dia duduk atas seller tu. Dia tu Tok Guru turun, saya naik baru boleh jawab. Kata tak boleh jawab ni. Ni jawapan ni berat sikit, kata dia. Tok Guru tu pun turun. Turun tepat dia. Tuhan dia. Tuhan menjatuhkan ahli bid'ah dan dia menaikkan ahli haq. Siapa dia ahli bid'ah? Ahli bid'ah tu turun dah bawah. Allah Ta'ala turun dah. Tu kerja dia hari ni. Tu kerja dia masa ni. Dia menaik aku ni. Ahli haq, kata dia. Senyak kata aku. Allah lah tu. Allah lah. Pas dia duduk bawah dia nak soal aku ni lagi. Nampak tak? Dia jadi anak murid, aku jadi Tok Guru pula. Tu kerja Tuhan. Tu kerja Tuhan. Nampak tak? Jadi kita jangan bahas dah zat Tuhan. Kalau bahas zat Tuhan, Tuhan duduk di mana, Tuhan duduk atas arah tu di mana pula. Arah tu besar. Banyak-banyak cerita. Allah Ta'ala tu ada tangan kedok, ada tangan berapa, ada tangan dua. Tangan dua tu lek mana, lek kiri ke belakang depan ke mana, lek kanan belakang dua-dua. Allah Rahak. Sehingga siapa yang bahas zat Tuhan ni Nabi Barau, sebab dia boleh jadi kafir.
Kalau kata kufur sama je. Kak pera belaka kufur. Tapi kufur ni kalau kampung kita sebut kufur ni lembut sikit. Kufur je tak apa lagi. Kalau kafir berat serupa je. Sebab saya tak sebut kufur tu kafir. Boleh jadi kafir. Nampak tak? Jangan bahas zat Tuhan. Dah sudah bahas dah zat Tuhan. Sampai Tuhan tu turun pukul 3 pagi. Mu ambil warna pukul 3 pagi tu Allah Ta'ala turun sama turun pukul 3 pagi kata dia. Mendengar rayuan hamba dia. Bapa duduk atas ni tak boleh dengar. Macam-macam. Sebab apa? Kita terlampau cara hijau Tuhan dan kita terlampau cara zat Tuhan. Hak kita kena cara sifat-sifat bagi Allah. Nampak? Sifat-sifat bagi Allah. Allah Ta'ala tu kudrat. Allah Ta'ala tu hak tu kita kena ambil tahu. Supaya apa? Supaya kita ada keinsafan. Bila Allah Ta'ala tu melihat, maka kita pun takutlah nak buat benda-benda ikut dang. Bila Allah Ta'ala tu dengar, kita pun takutlah nak cakap ikut dang. Walaupun cakap dalam hati pun Allah Ta'ala dengar. Situ tempat duduk kita. Kalau kita duduk bahas Allah Ta'ala duduk atas arah, tangan ada dua, dah nak buat apa benda? Nak buat benda? Tiap Nabi marah, jangan kamu fikir berkenaan dengan zat Tuhan. Tapi kamu fikir berkenaan dengan makhluk kejadian Allah. Sifat yang harus pada Allah, wallahu a'lam.